Financial disaster ni apa? Yang saya sebut selalu 3D. 3D. 3D ni apa? Baik, ingat balik formula kita, income tolak expenses dapat surplus, betul? Dan kemudian kita ada asset dengan liability. Baik, tuan-tuan, dalam hidup kita ada musibah besar yang kita panggil sebagai financial disaster. Nampak financial disaster. Okey, saya tulis balik. Kecil pula, tak apa, nampak lah financial disaster. Sebab lupa nak buat besar dia. Financial disaster ni apa? Yang saya sebut selalu 3D. 3D. 3D ni apa? Death, disable, dan juga disease. Tiga ini ialah musibah besar yang kita panggil sebagai financial disaster. Kalau berlaku salah satu daripada 3D ini, kematian, lumpuh, sakit kritikal, kita boleh bekerja lagi tak? Kita boleh bekerja lagi tak kalau berlaku? Death, disable, disease. Okey, kalau berlaku kematian, dah tak mampu bekerja, betul? Dalam masa sama, makan disable pun macam juga tak boleh buat kerja. Sakit kritikal, contoh kena kanser, kena stroke, dah tak boleh nak bekerja. Bila tak boleh bekerja, kita masih lagi perlu teruskan kehidupan ke tak? Kalau death, dah tak ada dah kehidupan. Tapi kalau kita lumpuh, kita masih lagi perlu teruskan kehidupan, tapi kita tak mampu. Masih perlu makan, minum, perlu tempat tinggal, betul? Begitu juga sakit kritikal, kita masih lagi perlukan makan, minum, tempat tinggal. Dan selepas itu, kalau berlaku sakit kritikal, kita ada tambahan pula perlukan kos perubatan. Tapi kalau lumpuh, bergantung pada apakah lumpuh tersebut. Kalau lumpuh disebabkan penyakit, akan ada kos perubatan. Tapi kalau lumpuh contoh disebabkan aksiden, dah tak ada kos dah. Contoh dah putus kaki, putus tangan, dah tak ada kos perubatan, dah tak boleh sambung dah. So dah tak ada kat sini. Jadi tuan-tuan tengok sakit kritikal kadang-kadang lebih teruk situasinya daripada lumpuh dan mati. Dan yang paling penting, yang paling utama tuan-tuan kena tengok ni, tiga-tiga ini akan impact kepada kita punya income. Ini income Ini income. Ini ialah perlukan survive. Dan ini ialah medical. Medical ni survive. Ini income. Baik. Tuan-tuan, bila berlaku musibah, dah tak boleh nak bekerja, jadi impact besar kepada income, betul? Income dah tak ada. Apa jadi bila income dah tak ada? Expenses masih lagi perlu teruskan, betul? Makan, minum, sekolah anak, kereta, rumah, nafkah isteri dan sebagainya masih lagi kita perlu teruskan. Apa jadi pada surplus? Bila berlaku macam ni, apa jadi pada surplus? Surplus akan jadi negatif. Bila surplus dah negatif, income dah tak ada, kita terpaksa cairkan aset untuk cover income. Terpaksa jual rumah, terpaksa keluar SB, terpaksa keluar kedai SP, terpaksa itu, terpaksa ini. Dalam masa yang sama, hutang piutang masih lagi kita perlu bayar, tapi kita tak mampu nak bayar. Jadi dalam situasi inilah yang kita perlukan satu instrumen kewangan yang kita panggil sebagai income protection. Income protection. Nampak tak? Inilah dia fungsi income protection untuk cover income ni. Jadi berapakah coverage sepatutnya? Saya letakkan rules untuk cover income protection at least 10 tahun gaji. Makna kata, kalau gaji kita sebulan 2,000 monthly, so kita kali dengan 12, dapat yearly income berapa? 24,000. Jadi untuk mudah kira, kita terus kali dengan 10, dapat 240,000. 240,000 inilah coverage kita untuk kematian, lumpuh dengan sakit kritikal. Dan mungkin orang kata mahal lah. Tak mahal tuan-tuan.
hanya peruntukan sekitar 5% sahaja daripada gaji. Daripada gaji kita ni, kita ambil 5% saja. 5% daripada gaji untuk cover 240,000 ni. 5% daripada gaji berapa? Cuba tolong kira. Daripada gaji. Daripada 2,000. 100. RM100. In fact boleh dapat lebih lagi. Benda yang sama juga, dia tak kira tuan-tuan punya gaji berapa. Katalah sini 5,000 contoh. Gaji sebulan 5,000. So kali 12 berapa? 5,000 kali 12 6,000 lah. 60,000. 60,000. 60,000. So 60,000 kali 10 apa? 600,000. 600,000. Jadi 5% daripada 500 berapa? RM250. Nampak tak? Simple. Ini dia. Tu yang saya cakap tadi, 10% untuk takaful, 10% sebut kan. Tapi saya bawa ambil 5%. 5% lagi mana? 5% lagi adalah untuk medical card. Jadi combine dua-dua ni ialah 10%. Jadi peruntukan untuk takaful 10% daripada kita punya income. Untuk takaful. Ni untuk diri kita saja, tak termasuk anak isteri. Isteri kalau dia ada income kena kira berdasarkan income dia. Untuk anak-anak kena buat kiraan lain. Yang paling utama ialah income protection tadi. Dan kena ingat tuan-tuan, coverage tu kena termasuk sekali coverage untuk critical illness. Bukan semata-mata hibah takaful. Ramai orang ingat ambil hibah takaful dah lengkap income protection. Masih lagi belum lengkap tuan-tuan. Kena ada sekali coverage critical illness. Contoh macam tadi, RM100 boleh dapat coverage macam ni. Termasuk ada sekali coverage untuk critical illness. Sebab apa? Sebab apa tuan-tuan? Saya cakap macam tu. Contoh dan juga medical card sekali. Kenapa? Dia situasi macam ni. Sekarang kita hidup. Okay, live. Kita hidup, betul? Betul? Okay. Akhir sekali kita akan meninggal dunia. Death. Betul tak? Adakah mati secara tiba-tiba? Yes, ada kebangkarian kita mati secara tiba-tiba. Tapi selalunya kematian berpunca daripada dua saja sebab. Sama ada sebab accident ataupun sebab illness. Sebab penyakit. Termasuklah penyakit tua pun dikira sebagai illness. Baik. Dalam masa yang sama tuan-tuan, accident adakah semua accident jadi mati? Tak. Ada accident mungkin cedera parah. Ada accident mungkin lumpuh. Sama ada cedera ataupun lumpuh, betul? Tapi mana-mana pun bila accident masuk hospital tak? Of course akan masuk hospital. Baik. Begitu juga sakit. Mungkin sakit tu sakit biasa. Ada yang sakit kritikal pun akan masuk hospital. Dan mungkin ada penyakit yang bawa kepada lumpuh. Contoh macam stroke. Lumpuh. Contoh. Dan mungkin penyakit dah kritikal akhir sekali meninggal dunia. Ataupun accident meninggal dunia. Jadi nampak tak? Di mana fungsi, di sinilah, daripada sinilah kita tengok fungsi-fungsi takaful. Jadi bila berlaku kematian, bila berlaku kematian, maka di sinilah fungsi income protection. Bila berlaku lumpuh, di sinilah fungsi income protection. Bila berlaku lumpuh kat sini disebabkan accident, inilah fungsi income protection. Bila kena illness, sakit kritikal, contoh dah kritikal, so inilah fungsi coverage critical illness. Masuk hospital, di sinilah fungsi medical card. Nampak tak fungsi takaful? So inilah fungsi takaful. Inilah fungsi takaful yang sebenar tuan-tuan. Ini ambil takaful untuk dapat saving, dapat pengeluaran 3 tahun sekali. Itu bukan fungsi utama takaful tuan-tuan. Sebab apa? Fungsi tersebut tuan-tuan boleh buat dekat tempat lain. Boleh guna unit trust, boleh guna account bank, sekadar simpan kat bank, tabung haji, SB. Jadi bila kita ambil polisi takaful, fokus kepada fungsi utama takaful. Inilah dia. Fungsi utama takaful saya simpulkan ada 3 fungsi. 3 fungsi utama takaful. Yang pertama kita panggil sebagai income protection. Yang kedua fungsinya apa? Tengok balik okay? Fungsi utama ialah income protection. Macam mana income protection fungsi? Dekat sini. Nampak tak? Fungsi income protection fungsi dekat sini untuk menggantikan income ni. Itu pertama. Yang kedua fungsinya ialah untuk asset preservation. Asset preservation.
pengekalan aset. Mana kata kalau berlaku masuk hospital contohnya, kita tak perlu cairkan aset. Aset tetap kita tak perlu kita usik, kita gunakan medical card untuk masuk admit hospital. Contoh. Dan fungsi yang ketiga apa dia? Fungsi yang ketiga saya panggil sebagai debt settlement. Debt settlement. Fungsi yang ketiga ialah debt settlement. Mana kata fungsi yang ketiga ini debt settlement, nak kalau berlaku musibah, hutang piutang kita dapat langsaikan. Hutang rumah dapat langsaikan, hutang PTPTN dapat langsaikan, hutang personal loan, hutang itu dapat langsaikan. Jadi sebab itulah fungsi MRTT, MLTT dalam takaful.